aspek berkaitan dengan moral sahaja, tidak memberikan jaminan manusia itu akan baik. Apabila orang barat bercakap demikian, membuktikan kepada kita bertuhan itu adalah perkara yang paling mustahak dalam kehidupan sebagai manusia. Kita boleh hidup kerana kita ada Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di atas landasan yang syarak suruh. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Ikutlah jalan syariat ini, jangan ikut jalan orang yang tidak mengetahui. Dalam ayat yang disebut fahkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah kamu di kalangan mereka apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu directly arahan daripada Allah. Siapa nak bagi komen tuan-tuan? Siapa nak bagi arahan? Kalau arahan itu tidak tahu daripada siapa? Order by me. Arahan tu daripada saya. Who are you? Siapa kamu? Orang katanya bagi. Tapi kalau orang kata ini daripada Tuhan, daripada Allah. Orang barat tadi menyebut demikian sebab dia tahu dengan bertuhan manusia akan jadi baik. Kerana manusia ini dia tidak ada limitation di dalam kejahatan yang dia buat. Dia boleh buat apa saja. Kita ni boleh buat apa saja. Jahat lagu mana yang mustahil, yang tak masuk akal, macam-macam boleh buat tuan-tuan. Kan hari itu ada di Indonesia satu budak perempuan kena rogol. Tak cukup dengan rogol, dia buat benda yang kalau bahasa ammi disebut mushmaul, tak masuk akal. Pergi ambil ulu cangkul, masukkan ke dalam paras perempuan tu sampai tembus, duduk di tengah perut dia. Bila dia x-ray, cangkul tu berada di tengah perut. Memang perempuan tu mati sebab perutnya pecah kerana dimasukkan cangkul. Dalam x-ray itu menunjukkan ini perbuatan yang tak patut dibuat, di luar kemanusiaan. Kenapa jadi demikian? Inilah bila manusia hilang Allah. Sebab tu tuan-tuan, kerana kita ada Allah, kita jadi baik. Dan kita nak bawa Allah dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah tidak cukup hanya untuk disembah dalam bentuk ritual. Allah mesti dibawa untuk diketengahkan di tengah manusia. Itu Allah. Seorang ahli falsafah Perancis, Gustave Le Bon, tuan-tuan. Gustave pernah sebut, aku bercita-cita kalau boleh biarlah kota Paris ini dijajah dan ditawan oleh orang-orang Islam. Dia hidup di zaman Islam sudah tidak kuat, tapi dia pernah sebut, dia kata, aku kalau boleh nak kota Paris ini ditawan oleh orang-orang Islam. Dia sebut tu sebab dia ahli falsafah. Dia ada sebab dia sebut. Kerana Islam bila datang menjajah satu tempat, dia membawa kemakmuran, kebaikan, kerahmatan. Islam bila datang dia bawa kemakmuran. Dia kata Islam pernah menjajah Spain, Andalus dan Cordoba. Datang ke sana, kota yang biasa itu menjadi tamadun luar biasa dan orang tempatan tidak diremehkan oleh penguasa Islam pada masa itu. Yang paling menarik sekali bila Islam datang bawa tamadun, kerana tamadun itu berasaskan Tuhan, connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjaya dibentuk negara yang macam tu sebab ada hubungan dengan Allah. Tak apa lagi tuan-tuan. Yang paling menarik adalah di zaman dahulu ketika Cordoba tengah hebat. King of England masa itu bernama George II. King George II ini pernah hantar surat kepada Gubernur Cordoba yang bernama Hisham bin Abdul Rahman. Dia tulis surat sebab nak minta izin kepada khalifah, kepada gubernur masa itu, nak masukkan anaknya belajar di Cordoba.
di Universiti Cordova, King George minta izin daripada Governor Hisham bin Abdul Rahman untuk letakkan anaknya belajar di Cordova. Sekarang kita hantar surat nak suruh anak kita masuk Oxford. Kita minta hantar surat nak suruh anak kita masuk Stanford University. Dulu King George hantar surat untuk minta anaknya belajar di Cordova. Kenapa tuan-tuan? Ada dua sebab. Pertama, Cordova hub intelektual dunia pada masa itu. Siapa nak belajar pasal Aristotle, nak tengok Socrates, nak tengok Plato, ilmu itu diterjemahkan daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Orang Barat 500 tahun mengambil ilmu daripada Cordova, belajar sistem Cordova, ambil sistem Islam dan duduk dengan Islam walaupun mereka tidak beragama Islam. Yang paling menarik sekali, orang-orang tidak Islam yang berada di Spain pada masa itu, kalau pendakwah Kristian nak mengekalkan Kristian orang-orangnya, mereka kena buat Bible di dalam bahasa Arab. Kerana orang di situ bercakap Arab, tidak bercakap bahasa lain. Arab menjadi lingua franca. Bukti apa? Ini tamadun yang bila ada Tuhan. Ini yang sedang achieve, tuan-tuan. Kita ada sejarah itu. Itu kita nak comeback balik dengan sejarah itu. Orang lain buat sejarah, semua sejarah yang jahanam, tuan-tuan. Sejarah juga, tapi orang tengok tu orang rasa geram. UNESCO yang selalu mengisytiharkan tapak warisan dunia, kan di Melaka ada tapak warisan dunia yang diisytiharkan oleh UNESCO. Bangunan-bangunan lama yang dibuat oleh Belanda, Portugis dan sebagainya diisytihar tapak warisan dunia, UNESCO isytihar. Ada satu tempat dipanggil Pulau Hashima. Pulau Hashima ni 15 km daripada Nagasaki, tuan-tuan. Pulau ini UNESCO nak isytiharkan sebagai tapak warisan dunia. Tetapi ada buah negara membantah daripada pengisytiharan itu. Pertamanya adalah Korea, yang kedua adalah China. Sebab tapak itu pernah menjadi tapak perlombongan yang paling zalim dalam dunia, kerana Jepun yang menawan Korea dan menawan China, hantar orang Korea dan China dari situ menjadi buruh paksaan untuk mengambil arang batu daripada tempat demikian. Mereka ditindas, berapa banyak orang yang mati di situ. Memang Jepun buat tamadun, tapi menjahanamkan bangsa manusia. Itu beza. Sebab tu kita nak kembali semula kepada fitrah yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak tinggalkan anaknya berseorangan, baru dia boleh bina kekuatan. Tengok Allah rakam dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan, ayat 127, tuan-tuan. Ayat 127 ni cerita pasal Nabi Ibrahim buat Kaabah bersama anaknya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ni falsafah yang saya nak kita pakai balik. Falsafah ketuhanan bukan untuk diri kita saja, tapi untuk anak-anak. Sebab mula-mula tadi saya sebut pasal Barat hari ni dia kata nak ajar anak, jangan ajar moral, ajarlah anak dengan kenal Tuhan. Itu Barat kata, tuan-tuan. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, tuan-tuan, pernah sebut kerana kes jenayah terlampau banyak. Dia kata tolonglah ibu bapa yang beragama Islam, ajarlah anak-anak kembali pada agama. Dia Cina, tuan-tuan, dia tak Islam. Ajarlah anak-anak kamu kembali pada agama. Orang Buddha ajar balik pada agama. Kristian ajar anaknya balik pada agama. Sebab kalau manusia balik pada agama, dia ada border dan sempadan untuk dia tidak langgar benda yang merosakkan kemanusiaan dia. Kita percaya tu, kita fight, tuan-tuan. Lepas tu kita tak nak asingkan ibadah dengan kehidupan. Kita nak combine sekali. Ibadah dan kehidupan tidak pernah dipisahkan oleh Islam.
Sebab hari ini punca masalah yang berlaku kepada umat adalah bila orang mengajar moral sahaja. Memang masalah. Tak apa, kita walaupun tak semayang tapi kita baik. Oh, tak boleh tuan-tuan, tak betul. Kita ni walaupun tak kenal Tuhan tapi kita tak boleh khianat orang. Siapa mengajar moral, moral boleh berubah. Tuan-tuan tengok moral barat berubah. Dulu orang barat, zaman dulu-dulu, bercumbu di tepi jalan itu tidak bermoral. Siapa zaman-zaman tu, tahun 1920-an, zaman-zaman itulah, yang 18-18 itulah, zaman tu kalau bercium tepi jalan, maknanya tidak bermoral. Lepas zaman itu, dia timbul pula pasal-pasal baru, bercium tepi jalan tak apa, yang penting suka sama suka. Dulu pakai skirt tak boleh, sekarang pakai skirt tak apa. Moral boleh berubah. Moral terakhir berubah tuan-tuan, ada satu kelompok yang dipanggil nudism. Mereka bawa budaya nudism tuan-tuan. Telanjang bulat. Nudism is way of life tuan-tuan. Bukan Islam is way of life. Nudism, way of life. Mereka pergi satu tempat, satu kawasan, mereka pagar kawasan tu, siapa nak masuk tempat ni kena telanjang. Sebab kami kelompok naturalist, kami nak kepada nature. Telanjang ni our nature. Bagi mereka berakhlak tak? Bagi mereka moral. Ya moral. Sebab mereka tak ganggu orang. Mereka cuma perjuangkan pahaman mereka. Moral sangat bahaya. Sebab dia boleh berubah bila-bila. Tapi akidah tidak berubah. Daripada dulu itulah Allah, sampai sekarang itulah Allah. Sebab tu nak berjuang macam Nabi Ibrahim berjuang. Bila dia buat Kaabah, dia ajak anak dia sekali. Dia tak tinggalkan anaknya. Inilah manhaj pendidikan Nabi Ibrahim. Bila dia buat kerja agama, dia ajak anak sekali. Saya kira itulah manhaj ayah-ayah kita dulu pada kita. Ayah kita, bila nak pergi masjid, dia tarik kita sekali. Bila nak buat korban di surau, dia tarik kita sekali. Dia tak tinggal kita duduk rumah. Hang tak usah merapu duduk rumah, hang ikut aku. Tak kerti apa pun lagi yang basuh tu, darah tu ada tu. Dia pun tak pernah tinggal kita duduk di rumah. Sebab dia orang tahu manhaj Nabi Ibrahim adalah tarik Ismail bersama dengan dia. Itu asal dia. Oh, kalau manhaj ini jadi, akan ada warisan-warisan hebat yang sambung kerja kita. Sebab tu bila dia kata Rabbana waja'alna muslimain wa min dzurriyyatina muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadilah kami berdua orang yang beriman dan seluruh keluarga kami, zuriat keturunan kami semua beriman pada Allah. Layaklah dia minta demikian kerana memang terbukti bila Nabi Ibrahim buat kerja dia ajak anaknya involve. Yang paling menarik, bila Ibrahim nak bangunkan Kaabah, Nabi Ibrahim bila buat Kaabah, dia akan tanya pandangan Ismail. Asal macam mana ni, kita ni macam ni okey ke? Pak asal kena buat macam ni, hang punya pandangan? Oh, betul dah pak, apa buat tu cantik dah. Kita ikut tu. Ada dialog. Bukanlah doa ni ceritanya hanya mereka buat-buat tak nak cakap apa. Berlaku perbincangan antara anak dengan bapa. Sekarang kita pergi surau, anak sibuk di rumah, kita balik tak boleh connect. Tak ada topik nak bincang dengan anak. Oh, takut tu tuan. Kita cakap, oh tadi surau ramai yang ngaji, dia dengar buat bodoh. Pasal dia tak pergi surau. Inilah benda yang kita nak semula tuan-tuan. Ibadah bukan maksudnya ritual, bukan kita sembahyang, kita puasa, kita zakat. Kalau itulah ibadah, dah lama dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah maksudnya, sebab tu kata Ustaz Hilal Ashraf dalam bukunya 25 ayat Al-Quran pilihan muhasabah jiwa dan minda. Siapa yang baca surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tapi tak gabung dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bacaan surah Zariyat ayat 56 itu menipu. Tak betul. Combine. Tanggungjawab kita bukan sejak ibadah.
Bukan ritual saja, tapi sambung sampai tahap orang yang boleh connect dengan kita. Ini mukadimah. Jom kita bangunkan kekuatan kita, sebab tamadun yang ada pada Andalus 800 tahun dia baru runtuh sahaja. Kita kena kembalikan, sebab khilafah Islamiah runtuh 1924 dan sampai hari ni berapa tahun tuan-tuan? Betul dan kira. Tapi tak lebihlah, mana taklah panjang berbanding tamadun Islam memegang dunia, tuan-tuan. Tugas kita untuk balikkan semula. Jangan kata aku tak mainlah benda tu sebab ni kerja ustaz-ustaz. Dah kerja kita semua. Itu yang menyebabkan kita datang khutbah pada tiap-tiap Jumaat, agar semua orang melakukan kerja untuk bangunkan balik tamadun, bukan meletakkan atau mendelegasikan benda tu kepada sebahagian orang. Siapa yang bahagi pada sebahagian orang, dia tidak buat, masya-Allah, tak tahu nak jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau garang sikit, tapi bukanlah tujuan nak macam tu. Tujuan dia nak ajak mari kita bersama, insya-Allah. Dan janganlah tuan-tuan marah kat saya, dan ambillah sebagai panduan, insya-Allah, dalam hidup ini. Saya berhenti kat tu, insya-Allah. Kita sambung dalam khutbah nanti, insya-Allah. Di tengah sana, tuan-tuan, akan ada satu sejadah dan tabung. Tabung tu adalah untuk sekolah saya bernama Maqas. Dan kita memang tujuan untuk jihad, untuk berjuang. Jihad zaman moden lah, bukan angkat senjata dah. Jihad berdakwah, untuk sampai dakwah tu pada orang. Tolonglah saya, bantulah kami untuk jihad dakwah ni sampai, tuan-tuan. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan tu menjadi sebahagian daripada part yang tuan-tuan bantu saya untuk buat kerja-kerja dakwah ini, insya-Allah. Terima kasih. Dan di tangan saya ada satu CD, Punca Khilafiah Umat Islam Bergaduh. Ni apa punca umat Islam bergaduh dan macam mana nak solusi dia, tak nak bergaduh, ada di luar sana, insya-Allah. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.